Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berjumpa di surau kita, dan akan kita sambung pengawasan kita daripada subjek fiqh muamalat, masih di bawah slot mukaddimah, tapi tajuk yang ketiga atau keempat yang telah kita bincangkan sebelum pada ini. Itulah definisi muamalat, hukum muamalat, kemudian kepentingan muamalat, sumber muamalat, dan last hari itu adab muamalat. Adab muamalat ni saya ingat 3-4 kuliah kot ya. Kerana itu antara part terpenting sekali, adab ya. Jangan kita ingat adab ni hanya adabus solah, adab semayang saja. Dan memang kita dapati dalam buku-buku kerohanian itulah adabnya, adab dalam ibadat. Adabus siam, ada adab puasa ya. Adabul haj, adab haji ya. Di mana sebelum kita melakukan ibadah-ibadah itu, kita belajar dulu ada adabnya supaya kita tidak miss. Kerana kesemua adab-adab itu diambil daripada dalil-dalil syarak, sebahagiannya daripada Al-Quran, apa tidak semua, tapi sebahagian besarnya lagi daripada hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak boleh buat semua, tapi kita buatlah sekadar kita mampu, dan kita cuba sebaik mungkin untuk kita tidak miss. Kerana adab ni tuan-tuan, dia ibadat, dapat pahala kan ya? Kadang-kadang yang disyarahkan tu kita miss, kita buat benda yang tak disyarahkan pula, ada je. Sedangkan kita nak buat ibadah yang besar ya. Ibadah ni besar belaka, mana ada yang kecil kan ya? Adab membaca Al-Quran, ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah buat satu kitab khas, adab Quran ya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab untuk orang yang nak beramal dengan Quran ya. Dulu saya pernah ajar buku tu di Damansara Damai, saya ingat setahun je kena sack. Biasalah ustaz kan, ada surau set ustaz, banyak juga saya surau kena set tuan. Sack S-A-C-K bukan S-E-X. Itu sex, jangan salah sebut pula. Pronunciation mesti betul ya, sack bukan sex ya. Oh, lucu ustaz. Tak lucu ya. Banyak juga surau set saya, tapi surau ni alhamdulillah lah, saya ingat saya mengajar dah sini kat 10 tahun kot. Betul tak? Betul tak betul? Mungkin tuan-tuan tak rasa kot, saya rasa macam dah lama surau ni ya. Ada satu surau saya mengajar sama dengan surau ni, buku pun sama dengan surau ni. Dulu buku Fadilah Ammar Dr. Syahrin Jassar ya, di Segambu. Dah bila nak habis mengajar buku tu kan, ada satu bab, 2 bab tu saya kata, okay, saya dah lama surau ni, dah 6-7 tahun, 8 tahun. Habis buku ni saya kata, saya bolehlah berhenti kat sini. Bolehlah je panggil ustaz lain pula. Ustaz ramai Selangor ni, 1000 tuan ya. Dah lah habis buku, dia berhenti kat sungguh. Saya gurau aja. Tapi dulu saya ingat surau ni saya ada sebut juga tu. Biasanya kalau saya nak habis buku kan, saya akan cakap macam tu. Mungkin surau ni dulu saya ada sebut ke, tak ada sebut, saya tak ingat lah kan ya. Dia ambil serius, padahal saya gurau aja. Tapi tak apalah kan ya. Baik, pasal apa lagi kat surau tadi cakap siapa tadi sebelum cakap surau tadi? Aduh, dia kalau lari dia lupa lalu. Depan sikit ada poin tadi tu.
Baik, tak apa, sekejap lagi dia ingat balik. Kadang-kadang dia lupa, masa mengajar pun tak ingat, kadang-kadang masih ingat dia mari balik point tu. Tapi biasa saya ingat balik masa dalam kereta. Sebab kereta tu kan, lah aku ada miss point tadi. Dia macam tu lah biasanya, ya. Baik, An-Nawawi rahimahullah, dia ada adab amalatil Quran, ya, adab bagaimana kita nak beramal dengan Quran, nak baca, ya. Ada sangat banyaklah dalam bab-bab yang lain, ya. Orang kita ramai pergi haji every year. Mungkin selepas PKP ni mungkin tak tahulah kuota dia macam mana, tapi dulu ramai orang kita kan kena belajar adab haji tu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' ada tak kurang 50 adab. Adab ziarah, mana adab kita nak musafir pergi haji, 50 tuan. Ya. Tak tahulah kita buat banyak mana kan. Saya dulu ada juga hantar orang pergi haji, pergi umrah, tapi bukan hantar sampai ke LA, hantar dekat depan flat je. Saya dulu duduk kat flat kan. Duduk flat ni dia masyarakat tu lebih sikit. Duduk rumah terrace ni tak tahulah saya sekadar hari ni duduk rumah terrace ni dia lain macam sikit, tapi rumah flat kita banyak bekerjasama, gotong royong. Kalau kita ya, dia lain, dia rapat, ya. Kalau nak pergi haji, pergi umrah, saya lah tukar baca doa, saya lah tukar hantar daripada rumah nak pergi kereta. Kalau ada doa selamat saya buat. Tapi biasa kalau nak pergi hantar naik kereta kan, mereka dah biasa azan. Saya tak azan. Saya kata dalam adab ziarah tak ada. Mungkin sebagai ustaz dia okey, sebab dia kata ada ulama kata harus bila kita nak bermusafir azan. Tapi bagi saya tak okey, saya tak buat. Kalau nak panggil orang baca azan, panggil ustaz lain. Panggil saya tak boleh, saya tak buat. Cerita macam tu lah, ya. Tapi adab yang ada dalam syarak, yang dimuatkan dalam buku-buku para ulama yang based on hadis-hadis Nabi, apalah ulama kita yang besar-besar, kita kena amal dululah tu, ya. Baru kita buat yang lain. Ala kulli hal, adab ni tuan-tuan biasa kita dengar adab dalam bab ibadat, ya. Adab zikir. An-Nawawi rahimahullah ada buku khas, Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar. Dia sebut adab zikir walaupun tidak banyak, tapi yang basic dan fundamental untuk kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah itu ataupun ketika kita melakukannya, dan of course ada sebagai hal selepas kita melakukannya, ya. Zikir kan? Jadi banyak hak ibadat lah. Sebenarnya bukan hanya ibadah, muamalah pun dia ada adab-adab yang mana saya telah berkongsi sebahagian daripadanya. Poin yang terawal dulu banyak saya kongsikan, bab ikhlas, bab tawakal, ya. Tapi hak ujung-ujung tu saya cuma go through saja last kuliah hari tu sebab dah banyak masa yang kita habiskan. Ala kulli hal, mungkin di tengah-tengah masa yang akan datang saya akan selit-selit lagi lah, sebab adab ni dia continuously, dia mesti ongoing. Kita belajar ni tak ada satu bab tinggal, tak sebut dah bab lain, tak ada. Mungkin selepas ini saya masih akan sebut, kadang-kadang saya repeat benda yang sama, ya. Baik, malam ni kita nak masuk tajuk yang baru, itulah elemen muamalah, ya. Anasirul muamalah ataupun al-anasir al-muhimmah fil muamalah, unsur-unsur penting dalam muamalah yang kita panggil konteks hari ini elemen muamalah. English, the elements of muamalah ataupun the elements of human dealing, ya. Kebiasaannya ada 4 lah, dan saya notakan ada 4 juga. Pertama ialah elemen harta selaku benda yang menjadi objek terutama untuk kita melakukan apa-apa transaksi, di mana jika tidak ada harta, tidak adalah muamalah itu. Nak buat apa harta tak ada, ya. Betul tak? Objek dia mesti harta. Tak ada harta, tak ada muamalah. Sebab itu harta yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-mal, ya. Dalam English kita panggil property, adalah elemen terpenting sekali. Kalau tak ada hal ni, tak adalah muamalah, ya. Yang kedua, elemen pemilikan, at-tamlik Arabnya. Ulama mazhab Syafi'i kata at-tamlik wa tamalluk, memberi pemilikan dan menerima pemilikan. Ada ulama kata tamlik saja, macam Hambali dia kata tamlikan cukup lah.
Tapi mazhab Syafi'i dia detail sikit. Dia kata tamlikan wa tamallukan. Nawawi contohnya. Tamlikan ni maksudnya memberi pemilikan. Tamallukan maksudnya menerima pemilikan. Ya. Dua-dua merujuk kepada milik, itulah al-milk. Al-milk, ataupun al-milkiyah. Dua. Di mana sebagaimana harta adalah objek terpenting muamalat, which is kalau tidak ada harta tidak adalah muamalat. Maka pemilikan juga adalah perkara yang terpenting, kerana kalau harta tadi dia objek muamalat, pemilikan adalah objektif muamalat. Beza tu. Kita ada objek, kita ada objektif, tujuan. Untuk apa kita jual beli? Untuk kita memiliki harta itu. Untuk apa tuan-tuan sewa? Untuk tuan-tuan memiliki manfaat harta itu. Untuk apa tuan-tuan melabur? Untuk tuan-tuan memiliki harta daripada keuntungan itu. Dia mesti objektifnya memiliki. Atau menerima pemilikan, sama saja. Dua. Mana ada orang jual beli tak nak memiliki, ya tak? Bagi duit saja pada penjual. Tak apalah, barang awak simpanlah, saya tak nak dah barang ni, saja je bagi awak duit. Ada macam tu, ya? Simpan duit dekat bank ASB 10,000, ujung tahun ASB bagi dividen. Tak apalah, cakap kat ASB, ambil lah dividen tu, saya tak nak, saja je letak duit kat situ. Ada macam tu? Sadar kan? Kalau ada, kena cek mental orang tu betul ke tak betul tu. Mestilah dia nak keuntungan, pasal itu objektif kepada pelaburan. Mestilah dia nak ambil barang yang dia beli, pasal itu tujuan atau objektif jual beli dilakukan. Itulah maksudnya. Dua. Yang ketiga ialah elemen akad. Dalam bahasa Inggeris kita panggil kontrak, Melayu pun dah panggil kontrak sekarang, ya. Kontrak-kontrak ni merujuk kepada akad, atau kita boleh juga terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai perjanjian, boleh juga sebenarnya, ya. Apa-apa perkataan yang menunjukkan transaksi antara dua pihak atau lebih di atas suatu urusan muamalah, kontrak lah tu. Ada kalanya ia berlaku secara lisan, yang mana majoriti ulama terdahulu yang mewajibkannya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Apa-apa yang awak buat dalam muamalah, awak mesti sebut lafaz, lisan, oral. Kalau awak tak sebut, maka tidak sah pemilikan itu. Kalau awak buat jual beli tidak sah. Kalau awak sewa tidak sah. Kalau awak melabur juga tidak sah. Hak tu hak komersial, hak tijari, untuk tujuan mendapatkan laba dan keuntungan. Kalau hak bersifat charity, sama juga. Kebajikan, welfare, hibah tak lafaz, no hibah, mesti lafaz. Aku beri ataupun aku hibahkan harta ini kepada kamu. Ijab dengan mulut. Mesti kabul, terima, tak terima tak sah. Bagi saja. Lepas tu orang terima tu kena cakap, saya terima hibah awak. Kalau tak lafaz penerimaan yang kita sebut sebagai kabul, tidak sah. Ya. Ini dalam konteks dulu. Ya. Memang majoriti ulama memfatwa dan memberi pendapat sedemikian. Atau kita boleh dapatilah dalam buku-buku fiqh klasik. Sebab tu muamalat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar ataupun mungkin ada ustaz mari ajar, rujuk buku klasik. Buku klasik ni buku hak, saya boleh kata mungkin 50 tahun ke atas dia klasik lah tu kalau muamalat ni. Kerana 50 tahun 50 tahun ke bawah. Kalau 50 tahun ke atas ni dah kira kontemporer. Tapi hak lebih kontemporer start tahun 1980-an. Start tu memang kita kena rujuk hak kontemporer. Tahu kontemporer? Kontemporer tu Indonesia, Melayu sebut kontemporari. Susah sangat nak sebut kontemporari. Sebut kontemporer lah, Indonesia. Ya. Arab panggil muasir, English panggil contemporary juga kan? Inggris panggil apa? Contemporary. Bahasa Melayu ambil bahasa Inggeris rupanya. Indo pun sama.
Indo sebut contemporary, kita sebut contemporary daripada English lah, contemporary. Mana yang semasa. Arab panggil muasir. Ataupun current, mana hak-hak berlaku sekarang. Ya. Baru-baru ni ada seorang ustaz jemputan. Dia bukan kuliah bulanan di surau kami. Bukan surau kami, saya bukan AJK situ. Surau dekat dengan rumah saya lah. Dulu-dulu saya AJK surau, boleh dah kata surau kami kan. Dia tak ada dah, saya tak ada AJK. Macam agama saya tak ada. Keadikan kena lantik pula. Dulu aktif tuan, masjid, surau. Sekarang saya mengundur diri lah. Pasal banyak kerja kan, busy. Kadang-kadang buat-buat busy je. Jadi ustaz jemputan tu diganti orang lah, saya ingat. Saya ni kalau free memang saya duduk surau. Biasa saya duduk sekarang ni dalam setahun dua ni di surau Al-Ikhwan, surau Jumaat yang berdekatan dengan rumah saya. Rumah saya ada dua surau Jumaat, satu surau Islah, kecil sikit. Ni kita orang panggil surau orang tua. Satu lagi surau Ikhwan. Surau ni surau orang tua punya, orang muda punya. Tapi saya banyak duduk di situ. Ada seorang ustaz, dia ganti. Ustaz ni saya ingat dah veteran lah, mungkin umur 60-an lah lebih kurang. Jadi dia ajar malam tu muamalat. Ya. Bagus. Dia banyak merujuk kepada buku-buku mazhab Syafi'i yang klasik. Saya kata itu satu benda yang bagus. Tapi dia tidak saring dengan pendapat semasa. Contohnya dia kata hibah. Tuan-tuan kalau nak hibah ke anak tuan-tuan, tuan-tuan tak cukup dengan beri sahaja. Anak tuan-tuan tak cukup dengan terima sahaja. Dan tak cukup juga kalau tuan-tuan sekadar menukar nama sahaja. Dia kata tak jadi hibah. Tuan-tuan kena cakap mulut ke anak. Saya ataupun abah hibah pada awak. Dia pun kena lafaz terima. Saya terima hibah abah. Dan dia mesti tasarruf ataupun melakukan sesuatu ke atas harta itu. Lepas tu barulah tuan-tuan boleh tukar nama. Kalau tuan-tuan beri tanpa mengucapkan ijab kabul dengan mulut, dia pun ambil, tak cakap apa-apa, guna saja, kemudian tuan-tuan tukar nama. Bila tuan-tuan mati, harta tu mesti difaraidkan. Saya ada kat ujung belakang tu, tapi saya tahu dah, saya ngajar di suatu muamalat. Benda ni memang saya sentiasa sebut. Jemaah pun dah ada exposure, memang dia dah expose lah benda-benda macam ni kan. Jadi jemaah pun terpinga-pinga lah. Ya. Saya pasal dia tak buka soal jawab. Kalau dia buka soal jawab, saya nak tanya juga kan. Tapi tak apalah, better. Dia cakap pun benda betul, bukan benda salah. Kerana katanya kita bermazhab Syafi'i dan majoriti para ulama' mewajibkan. Tak kira apa transaksi yang kita buat, hak bersifat tijari atau keuntungan, ataupun yang bersifat kebajikan seperti hibah, wasiat dan seumpamanya, mesti dengan lafaz katanya. Kalau lafaz tidak sah. Jadi kalau anak tuan-tuan tu guna harta tu tidak difaraidkan, maka dia telah menggunakan harta yang haram. Apa tu poin dia? Bunyi haram tu, alamak. Ya. Tapi saya okey, saya buat tak reti ya. Tapi lepas main syok, dia pun tanya saya. Saya tak tahu lah ustaz tu ada lagi tidak. Saya biasa lepas main syok saya akan beredar. Saya pergi tandas dulu, kemudian saya akan keluar pergi makan dan seumpamanya. Di surau tu ada 2-3 orang kat ujung, dia tanya, betul ke ustaz tadi? Saya kata betul, tapi tak tepat. Itulah selalu saya kalau ustaz ajar, tak perlu dah lafaz-lafaz ni. Saya kata ya, tak perlu lafaz. Tuan-tuan beri, dia pun dah ambil dan dia pun dah guna harta tu. Tuan-tuan satukan nama saja. Dan konteks hari ni, saya ingat ulama-ulama Syafi'i yang kontemporer, termasuk Az-Zuhaili dalam Muktamad Mazhab Syafi'i sudah sebut jelas dalam hibah dia. Muktamad Mazhab Syafi'i tu, tapi muktamad hak latest lah, hak current, hak kontemporer. Jangan ikut muktamad hak dulu. Ya, ibadah boleh, tuan-tuan rujuk kitab-kitab lama tanpa disaring, okey je. Tapi muamalat tak boleh sama sekali. Kerana ia bukan hanya bercanggah dengan peramalan kita, tapi dengan fatwa rasmi, bukan hanya global di peringkat negara kita bahkan. Kalau kita lihatlah, maka tak tepat sama sekali. Saya kata betul, tapi tak tepat. Betul lah dia kata, kena lafaz, tapi tak tepat. Jadi tidak haram sama sekali. Ya. Tapi tak apa dah kan.
Cuma pendedahan tu penting lah. Biasalah orang kan, dia salah kita betulkan. Kalau kita tak boleh betulkan ustaz tu, kita betulkanlah jemaah yang ada. Saya pun sama juga. Kalau saya salah, siapa-siapa pun you are welcome untuk betulkan saya. Ya. Okey, nak cerita begitu Istilah ni tuan-tuan adalah benda baru Kita nak panggil akad ke, kita nak panggil kontrak ke, kita nak panggil perjanjian ke, syarak tidak terkesan dengan istilah-istilah yang dibuat oleh manusia. As long as konten dia tu betul, selari dengan apa yang ada dalam syarak, maka it is okay. Bahkan kalau kita lihat hari ni, banyak perkataan-perkataan yang tidak ada pada zaman terdahulu, tapi hari ni jadi top. Ya. Perkataan akidah mana ada dalam syarak dulu-dulu? Tak ada pada zaman Nabi, tak ada pada zaman sahabat, tak ada pada zaman tabi'in atau tabi'in. Ya. 300 tahun terawal tidak ada. Awal-awal ulama yang menyebut perkataan akidah, jika ia merujuk kepada ilmu tentang kepercayaan dan keimanan. Perkataan akidah tu ada. Bukan akidah lah, perkataan akad. Akad ni mana simpulan ada. Dalam Quran ada, surah Al-Ma'idah. Bila Allah Ta'ala sebut tentang sumpah, ada. Ya. Di mana Allah Ta'ala kata, hujung tu, bima aqadtumul aiman. Kita bersumpah ni, seumpama kita buat satu simpulan antara kita dengan Tuhan, maka kita tidak boleh meleraikannya secara mudah-mudah. Kalau kita langgar meleraikan simpulan itu, maka kena kafarah. Ya. Itu saja yang ada dalam Quran. Dan hadis Nabi pun sama juga. Tapi ia tidak merujuk kepada akidah yang mana kita faham pada hari ini. Awal-awal sebut perkataan tu ialah Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, Abul Qasim Al-Qushairi, dalam buku dia Ar-Risalah. Dia ulama 200-300 Hijriah lah lewat. Dan ini disebutlah buku-buku akidah. Kalimatul aqidah lam takun fi sadrin awal. Perkataan akidah tidak ada pada zaman terawal. Wa awwala man tamma al-wuquf ala zikrihi Abul Qasim Al-Qushairi fi kitabih Risalah. Orang pertama yang menyebut perkataan itu, yang ini merujuk pada ilmu kepercayaan dan keimanan, ialah Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam bukunya Ar-Risalah. Itu kata pekaji Al-Syekh Ali As-Salabi dalam buku akidahnya, itulah sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat Rabbil Alamin. Ya. Dan saya ingat ulama-ulama lain pun sama juga, yang baru lah dia tak. Tapi hari ni ilmu akidah dah jadi top. Betul tak? Semua orang tahu akidah ni ialah kepercayaan, keimanan, di mana ia mesti dipelihara dan dia lebih penting daripada ibadah. Kalau zaman Nabi atau zaman sahabat Nabi, tuan-tuan sebut akidah, dia pun tak faham jika ia merujuk kepada keimanan. Tapi hari ni jadi top. Ya? Dan mungkin ada istilah-istilah yang lain. Sebab tu ulama buat satu kaedah, la musyahata fil istilah. Tidak ada permasalahan dengan istilah, yakni dengan terms. Kita boleh panggil apa saja. Ya? Kita boleh namakan apa saja. Janji dia punya konten tu macam mana. Ya? Baik. Istilah yang ada dalam kitab Arab ialah akad. Dan orang Melayu pun panggil akad. Cuma orang Melayu ni bila sebut akad, dia duk faham akad lah. Ya, akad nikah kahwin. Kalau akad nikah kahwin tu kena bersalam. Ya, Pak Iman sebut, kita jawab, betul tak? Kalau tak bersalam, yang mana rata-rata hari ni kalau imam atau juru nikah menikahkan seseorang, dia tak salam dah. Ada orang tanya juga, tak salih dah kalau ni. Betul tak? Tak pernah pergi majlis pernikahan sekarang, mana ada salam-salam dah. Ya tak? Dia nikah cakap je atau bapak dia sendiri. Ya. Dia cakap, pengantin jawab, mana ada salam-salam. Ada juga salam tu. Ya. Tapi kita duk faham kalau akad nikah lagu tu. Kalau akad jual beli pula atau urusan-urusan transaksi yang lain yang kita faham akad ni sebut, kalau tak sebut tak ada akad, itu salah juga. Jadi kita sudah menyempitkan, ya, kefahaman kepada perkataan akad yang ada dalam syarak. Sedangkan akad yang ada dalam syarak ialah apa-apa sahaja kelakuan yang merujuk kepada persetujuan di atas satu-satu urusan muamalat. Boleh jadi dengan perkataan yang difatwakan oleh majoriti para ulama dulu. Kalau tak
lafaz tak sah, boleh juga dengan perbuatan. Kalau dulu-dulu dia minoriti, hari ni dah jadi top, yang kita sebut sebagai bai' al-mu'attad. Mana urusan kita baik jual beli, baik apa-apa saja, boleh saja dengan perbuatan walaupun kita tak sebut. Aku bagi, kau ambil, that's it. Macam kita jual beli kan, saya bagi duit, awak bagi barang. Kalau secara face to face. Kalau online pula, saya klik, transfer the money, you deliver the product. That's it. Akad lah tu. Ya? Jadi jangan ingat akad-akad ni lafaz, sebut akad, dok. Akad ni ialah proses yang kita lakukan untuk sesuatu transaksi. Akad lah tu. Ya. Dan ia juga boleh jadi dengan tulisan. Tadi saya sebut perkataan, lafaz. Kemudian perbuatan, which is hari ni banyak difatwakan top, boleh saja kita lakukan urusan transaksi muamalat secara perbuatan, tak perlu lafaz, perbuatan cukup. Satu lagi ialah tulisan, ya. Yang mana kalau kita lihat dalam konteks peramalan perbankan dan kewangan Islam pada hari ini, memang mereka banyak membuat akad atau kontrak-kontrak secara bertulis. Kebiasaannya perkara yang ada legality ataupun undang-undang tertentu dan peraturan tertentu. Dan of course ia sebagai bukti di atas suatu urusan transaksi yang kita lakukan. Asal hukum dalam syarak ialah sunnah, tak wajib. Walaupun jelas dalam Quran Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, bila kamu berhutang kepada suatu tempoh, maka hendaklah kamu menulisnya. Memang Allah Ta'ala tak sebut hak lain-lain, Allah Ta'ala sebut hutang, kamu kena tulis. Tapi ulama mengkiaskan di atas urusan yang lain, kena tulis. Cuma mereka tak sepakat wajib ke sunat. Mereka tak sepakat. Majoriti kata sunnah sahaja. Mana apa-apa yang kita buat mesti ada bukti dalam bentuk tulisan, dapat pahala. Dan of course lah, untuk masa-masa yang akan datang jika berlaku apa-apa, kita boleh rujuk kepada tulisan itu. Perintah Allah ni tuan-tuan, perintah dalam syarak ni asas-asas dia wajib. Kalau ikutkan wajib tu. Sebab tu segelintir ulama kata wajib. Antaranya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Al-Muhalla. Ya. Daripada mazhab Az-Zahiri, dia kata wajib. Az-Zahiri bukan ahli sunnah ke ustaz? Ahli sunnah. Mazhab fiqh kita ni bukan 4 tau. Bukan sekadar Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada satu lagi, Zahiri. Ya. Yang sampai pada hari ini. Dan Zahiri pada hari ini pun banyak dipergunakan. Cuma kita tak panggil Zahiri lah sebab sebenarnya pendapat dia pun sama juga dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Banyak hari ini kita lihat pendapat-pendapat dia ambil daripada mazhab Az-Zahiri, tapi kita tak sedar lah. Hari ini majoriti dunia tuan-tuan memfatwakan, termasuk di Malaysia, yakin baik, negeri baik, muzik adalah harus. Muzik adalah harus, bagaimana tidak terdapat unsur-unsur yang haram. Begitu juga dengan lagu-lagu. Kalau ikut majoriti ulama dulu, 99.9999 kata haram. Standard mazhab Syafi'i haram. Semata-mata muzik, lagu makruh kalau tak ada benda haram lah. Tapi kalau muzik tak halal, berdosa. Ya. Hanya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri, dan mungkin tokoh-tokoh daripada mazhab itu seperti Daud, ya, pengasasnya, berapa kerak saja, 2-3 orang saja yang mengharuskannya. Tapi hari ni muzik jadi harus. Dulu siapa-siapa yang kata muzik harus kena kecam lah. Tapi hari ni siapa yang kata muzik haram, dia pula kena kecam. Balik ya. Kita pakai Zahiri tu. Ya, dan ada lagi lah pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa daripada mazhab itu yang diguna pakai. Ya. Baik, Zahiri kata wajib tulis apa-apa yang kamu buat.
Kamu jual, kamu beli, mesti tulis ada bukti penulisan, must be written down. Tak tulis berdosa kerana ia perintah Allah. Tapi majoriti kata tak wajib, pasal dalam hadis-hadis Nabi SAW yang merangkumi urusan muamalat Rasulullah dan para sahabatnya, ada riwayat Nabi tulis, ada riwayat tak dinyatakan Nabi tulis atau tidak. Zahirnya Nabi tak tulis lah, jadi dikata tidak wajib, ya, sunnah sahaja. Jadi kalau tuan-tuan beli barang, ya, tak ada penulisan ataupun tak ada resit, tak apa, kerana dia tidak wajib, sunnah di sini majoriti. Cuma mungkinlah ada di atas dasar-dasar tertentu kita perlulah benda tu, macam resit kan. Kalau tak ambil resit, esok susah nak claim balik ke, ya, ataupun apa-apalah tuan-tuan ada dispute apa-apa, beli barang rosak, resit tak ada, susah tuan. Jadi nak kena ada juga benda tu. Of course lah di peringkat kewangan, penulisan dia jadi keutamaan kerana untuk apa-apa isu pada masa hadapan. Betul tak? Kita pinjam duit dengan bank kalau konvensional, kalau pembiayaan Islami, kalau tuan-tuan tak bayar, kalau tak ada bukti penulisan, macam mana dia nak bawa benda tu ke atas? Betul tak? Jadi kena ada lah untuk apa nama, urusan-urusan seumpama itu, ya. Nak cerita akad penting, ya. Ada elemen keempat ialah elemen reda yang disebut sebagai at-taradhi, ya, di mana jika tidak ada kerelaan aka paksaan, apa-apa urusan muamalat adalah tidak sah sama sekali, ya. Kerana Rasulullah SAW sebut dengan jelas dalam hadis yang amat famous sekali dalam bab ni. Saya ingat hadis number 1 lah kalau rujuk elemen rela ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya daripada Ibnu Abbas, kata Nabi, la yahillu malum ri'in muslim illa anti bi nafsihi. Tidak halal tidak halal harta seseorang muslim melainkan dengan keredaan dirinya. Tidak halal di sini maksudnya tidak boleh dilakukan apa-apa transaksi. Benda-benda tidak halal tuan-tuan tak boleh buat urusan muamalat. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Allah Ta'ala bila mengharamkan sesuatu, Allah Ta'ala mengharamkan jual beli. Allah Ta'ala bila benda tu tak halal, kita tak boleh buat urusan muamalat, ya. Itu pun hadis terpenting juga, hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Sunan Abi Dawud, ya. Benda tak halal tak boleh buat jual beli lalu. Langgar lembu, mati, jadi bangkai, tak boleh makan kan. Sayang lembu ni, kita ambil, kita jual lah, dapat duit, boleh, ya. Ataupun tengah-tengah bawa kereta dalam bukit, langgar babi hutan. Tapi biasa babi hutan kalau langgar tak mati tau. Saya ada kes member langgar babi hutan, kereta gemuk, babi tak mati, lari masuk hutan. Dah kerah juga kulit dia rupanya, ya. Mana tahu lah langgar babi hutan mati. Oh, kawan kita ada non muslim daripada Sabah tu kan, jual kat dia dapat 50-60 ringgit, dapat duit, ya. Boleh tak? Isyak Syekh? Boleh tak? Tak boleh, ya. Benda tidak halal tidak boleh ditransaksikan. Azan lah. Bismillah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabbana tashlata. Okey, baik. Jadi kalau benda itu tidak halal, haram, tidak boleh ditransaksikan. Sama ada haram li'ainihi, benda itu memang haram, seperti bangkai, seperti babi. Ain dia tu, zat dia tu memang haram lah, memang tak boleh jual beli. Ya. Harga daripada harta itu adalah haram sama sekali. Jual beli itu berdosa, makan duit daripada jualan tu juga berdosa. Ya. Kerana hadis itu jelas sekali. Ataupun haram li ghairihi. Ain itu tidak haram, tapi di atas sebab yang lain. Antaranya sebab yang tidak dimiliki, barang curi umpamanya, dia dijual. Jual beli itu tidak sah. Sebab itu sebelum kita nak beli satu barangan, kita kena pastikan betul-betul barangan itu ada tuannya. Boleh jadi yang jual kepada kita itu tuannya betul-betul, atau wakil daripada tuannya, tapi mesti disahkan. Bila kita buat transaksi, jual belilah terutamanya, kita dah bayar siap apa gitu ini, at the end of the day, barang tu barang curi. Jumpa balik kat tuan dia. Tuan dia nak ambil dah barang curi kan. Tak boleh, saya dah beli dah dengan fulan bin si fulan. Tidak sah. Pemunya harta tadi berhak mendapatkan kembali harta yang dicuri itu, kerana itu hartanya. Adapun transaksi yang kita lakukan tidak sah sama sekali. Bukan terbatal, memang tidak sah. Dan ini berlaku tuan. Ya. Member dia kata ada jual ni nak motor, member dia kata ada motor nak jual 5,000, murah. Motor comel lah, mahal lah kan. Tengok gambar apa gitu ni suka. Nak lah. Dulu deposit 2,000. Esok deliver motor, tak tahulah deposit berapa kan, tapi bagi deposit dulu. Nanti esok lusa dapat motor, bayar baki. Dapat motor, bayar baki. Habis tu puspakau tukar nama apa gitu gini kan. Ataupun hak tu lah kan. Kemudian tak apa, pakai dulu.
Alih-alih motor curi tuan, sama ada diambil balik oleh tuannya ataupun diambil balik oleh polis. Apa tuan nak jawab? Ni harta saya dah beli. Tak, awak beli dengan pencuri. Kadang-kadang kawan tu bukan saja nak tipu, tapi tak tahulah kan, nak hati-hati juga. Dan saya pun personally dulu-dulu sebelum jadi ustaz, saya pun ada kes juga ditipu dalam kes membeli motor, ya. Beli atas orang lah, kena tipu. Ada motor nak jual, comel lah, murah lah. Berapa ni? 3,000. Bayar 3,000. Lepas tu dia kata gilah sama kat kedai lepas tu, motor under loan lagi, ya. Ni zaman-zaman bukan ustaz lah, masa tu baru nak jadi ustaz, baru nak start kot. Ya. Okey lah, bayar 3,000. Pergi kat kedai, rupanya motor tu dah setahun dia tak bayar. Tahu tak? Patut-patut saya start bayar bulan ni lah, saya beli bulan ni. Rupanya daripada bulan 1 saya kena bayar habis. Wajar betul tu. Pengalaman banyak tuan. Saya kereta pernah ditarik, motor pun pernah ditipu. Ngajar pun ada pengalaman belaka ni, ya. Ya. Kena tipu dengan orang banyak. Kita tipu orang belum lagi dah setakat ni, ya. Tapi cerita dia begitu, benda yang tidak halal atau haram, sama ada li'ainihi, benda tu sendiri haram, ataupun li sababi li ghairihi dia panggil. Motor tu tidak haram, motor najis apa, betul tak? Motor tu zatnya tidak haram, objek tu, tapi kerana dia dimiliki dengan cara yang tidak betul, lalu dilakukan urusan transaksi, maka ia tidak sah sama sekali, ya. Sebab itu kalau dulu-dulu dokumentasi ini kita kata wajib lah, sunat lah, tak wajib. Tapi lah konteks hari ni kita boleh kata dokumentasi dalam banyak hal kita tak katalah wajib. Sebab kalau kata wajib ni, kalau tak buat berdosa, ya, mesti kita, ya, rujuk benda tu. Amat penting sekali, dan tak boleh sekadar buat perjanjian dengan mulut saja. Dulu-dulu mungkin okey, tapi hari ni tak boleh. Ramai kawan tipu kawan, hatta adik-beradik sendiri pun banyak juga gelong kan. Jadi kita nak kena jelas lah benda ni, dan kita kena tahu bahawa setiap hukum hakam yang ada dalam syarak, sebagainya memanglah disepakati oleh para ulama, dan sebahagian yang lain adalah khilaf. Tapi isu harta, isu pemilikan, isu akad, isu rela sebagai elemen dalam muamalah yang mana tidak boleh, tidak mesti ada untuk mengesahkan urusan itu, disepakati oleh para ulama, ya. Mana mesti ada, harta mesti ada, ia mesti dimiliki, kontrak mesti ada, akad tu, ya, proses tu, perjanjian tu, dan mesti ada rela merelai antara satu dengan yang lain, ya. Tak boleh ada paksaan. Awak, insya-Allah ta'ala, saya tak ada nak baca satu persatu setiap elemen ini, mungkin next time, dan dia tidak banyak lah, adalah sikit sebanyak. Cuma saya beri gambaran umum dulu tentang elemen-elemen ini. Pertama harta, kedua pemilikan, ketiga akad, keempat kerelaan. Dan setiap daripada elemen ni ada nas-nasnya spesifik yang saya tak ada nak baca, mungkin saya akan baca lain kali. Tapi tadi saya dah bacalah sebahagian daripadanya, ya. Jadi tuan-tuan faham, ya. Boleh? Ada soalan? Tak ada soalan. Kalau ada, jawab di belakang lah, insya-Allah ta'ala. Mudah-mudahan setakat ini dulu pengurusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan beri kita ilmu, pendedahan dan manfaat lah sikit sebanyak, untuk kita melayari kehidupan kita selaku seorang Muslim yang kita nak baik, bukan hanya dari sudut ibadahnya yang khususiah ni, tapi juga ibadah dari sudut muamalah dan kehartaan, ya. Kerana dua-dua ni ibadah di sisi Allah. Sebagaimana kita boleh masuk syurga dengan ibadah yang kita buat hak-hak khususiah tu, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan kita boleh juga, ya, masuk syurga dengan kehartaan yang baik. Dan sebagaimana kita boleh masuk neraka kalau tak buat kewajipan ibadah khususiah tu, sama juga berharta ni pun kalau kita langgar perintah Allah, sama juga, ya, boleh masuk neraka wa iyazubillah. Jadi setakat itu lah. Aku lukul azza, astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dan tangguhkannya dengan tasbih kafarah.